So jadi akhirnya dia lelaki ni, suami ni, dia insaf. Dan kemudian bila dia dah sihat-sihat gitu kan, dia pun cakap dengan isteri dia. Dia kata, abang tak sangka besar sungguh kasih sayang awak pada saya. Awak jaga saya dengan sabar. Dulu saya tak pandang awak pun. Awak boleh sabar dengan saya. Cinta sungguh awak dengan saya. Isteri dia jawab, bang, saya buat ni bukan sebab saya cintakan kat abang. Terkejut dah dia. Dia nak harta aku ke dalam kepala dia dah kan? Dia nak harta aku ke? Aku dah macam ni, dia nak merompak aku ke? Tu isteri dia pun sambung, saya buat ini semua kerana saya cintakan Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya rahman ar-rahman ya rahman ya rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Sebulan dah tak nampak. Kita jumpa lagi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan fokus pada bahagian pertama, buku yang bertajuk Di Balik Tabir Kematian. Ini merupakan sedutan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Yang lepas kita cerita berkenaan tentang reference, tentang hadis-hadis, betul kan? Dan di balik tabir kematian ini sebenarnya adalah salah satu daripada cabang keimanan yang terletak di bawah rukun iman percaya kepada hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat itu adalah hari kebangkitan untuk sampai kepada hari kiamat atau hari akhirat, hari dibangkitkan kita akan mati dulu. Kan? Jadi sebelum dibangkitkan kena mati terlebih dahulu. Setiap daripada kita ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernafas, maka dia akan dikhatamkan atau ditutup dengan kematian. Jadi kematian itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Ya. Baik. Buka muka surat 9 Roman. Muka surat 9 Roman pengantar penerbit. Baca tu dulu. Kita baca kandungan, baca tu dulu. Pengantar penerbit ini, di sini ada hanya satu muka sahaja. Pengantar penerbit dia menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, bicara pada buku ini ada dua fokus utama. So buku yang ada di depan tuan-puan, puan-puan, ada dua fokus utama. Yang pertama fokus tentang kematian itu sendiri, dan fokus yang kedua adalah berkenaan tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian. Jadi kalau kematian itu kiamat, ya, hari kiamat itu sendiri. Kemudian azab kubur, sakaratul maut, ya. Dan peristiwa-peristiwa setelah kematian banyak tentang kisah-kisah pengajaran, kisah-kisah renungan, termasuk juga balasan-balasan yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang taat. Begitu juga balasan buat mereka yang menderhaka. Okey. Muka surat 10. 9-10 muka surat 11. 11 Roman pengantar. So daripada pengantar ini kita baca semua, boleh ya? Kalau baca buku kan macam tu kan. Daripada kulit ke kulit ya. Okey. Pengantar dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada perenggan yang pertama atau muka surat yang pertama itu diterangkan bahawa
ada 3 kelompok manusia. Perenggan pertama, 3 kelompok manusia yang selalu lupa akan mati. Siapakah mereka? Adakah kita tergolong? Nombor 1, penzalim. Orang-orang yang suka menzalimi, membuli, mengambil hak orang lain. Hati dia tu kurang mengingati mati. Yang kedua adalah kelompok yang mempunyai kuasa. So, kuasa, yang ada kuasa, yang ada jawatan. Jadi dia, kalau macam kat masjid, AJK Masjid. Kan? Dah nama AJK Masjid, Ustazah, takkan tak ingat mati. Dia kadang tak ingat mati sebab tu boleh gaduh. Kan orang ingat mati tu tak berani nak gaduh. Begitu juga AJK lain lah, termasuk kita yang bergelar ibu ataupun bapa. Kita ada kuasa kan? Kuasa veto, kuasa wali, kuasa mak. Mak ada doa ni. Kan syurga di bawah tapak kaki mak. Kaki ibu. So jadi maksudnya kita pun boleh jadi orang yang lupa pada mati. Kemudian yang ketiga adalah di kalangan pemimpin. Di kalangan pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, pemimpin organisasi. Yang satu tu tadi ada kuasa, ya, ada jawatan. Ya. Tapi mungkin dia tu tidak strong mana, tidak ada pemimpin, bukan pemimpin ya. Tetapi pemimpin itu sendiri. Malah diri sendiri kita kan memimpin diri kita. Kita pun juga adalah pemimpin. Baik. Kemudian kalau kita lihat di situ, akan tiba satu masa mati ini apa yang dia buat, dia akan menghilangkan nikmat-nikmat. Itu perenggan berikutnya. Dia akan menghilangkan nikmat. Nikmat makan hilang bila kita mati. Nikmat tidur hilang bila kita mati ya. Nikmat kekayaan, kerja, berkeluarga semua akan hilang apabila kita mati. Dan akhir sekali, semua daripada kita ini tidak akan terlepas daripada kematian. Baik. Muka surat 12 Roman. Muka surat 12 Roman, di sini ada 3 poin utama apa yang disebut oleh kata pengantar ini. Pertama, dia datangkan kepada kita dalil Al-Quran daripada surah Maryam ayat 98. Ya. Di mana firmanullah, hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Jadi ayat ini Allah tanya kita, dengar tak, lihat tak orang-orang yang sebelum kita yang telah dimatikan oleh Allah? Entah, tak kenal kan? Sebelum kita tu kaum-kaum terdahulu. Contohlah Nabi Adam. Ada Qabil, ada Habil. Ada jumpa Qabil, ada jumpa Habil. Tak jumpa, tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi merujuk kepada orang-orang yang kufur. Mereka even dah membina civilization ataupun tamadun. Tapi bila runtuh tamadun itu, Allah tidak izinkan untuk kita kesan, nampak, semua mati. Manusia pun mati, bangunan-bangunan pun mati. Ada yang tenggelam dalam air, ada yang tenggelam dalam tanah, ada yang tenggelam dalam pasir. Bukan tenggelamlah, ditutup oleh pasir. Kemudian hari akhir zaman baru kadang-kadang terbongkar, ada yang terbongkar kan. Maka datanglah pengkaji-pengkaji dan sebagainya. Jadi Allah dah tanya dah kat kita, surah Maryam ayat 98. Jadi tidak ada tersisa, tidak ada bekas, kita langsung tak tahu sebab kematian itu real. Dan akhir sekali, seterusnya, yang kedua, satu peristiwa berlaku, peristiwa kematian ini lepas kita mati, peristiwa-peristiwa yang berlaku dia ada 2 wajah. Yang datang kepada kita, malaikat sama, tapi dia ada 2 wajah. Betul tak? Hatta bila dia nak mencabut nyawa, dia ada 2 wajah. Kalau yang baik, wajah baik. Kalau buruk, wajah buruk. Kalau yang baik, bau dia harum. Kalau yang buruk, bau dia sangat-sangat busuk dan menyengat, menggigit ya, tengkorok kita, hidung, telinga kita. Padahal dia sama. Cuba kalau kita lihat di sini, di mana penggalan yang pertama, itu ayat yang keempat.
Kemudian dia menjadikan, baris yang keempat dia, kemudian dia menjadikan kematian sebagai penyelamat bagi orang-orang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa, bila dia mati, mati itu penyelamat, rehat pada dia. Tengok orang-orang Gaza kan? Bila dia mati, selamat tak dia daripada Israel tu? Ya, selamat. Subhanallah, anak-anak kecil kita memang sedih. Dia meninggal dunia, tapi dia sudah selamat di sisi Allah. Okey. Kemudian dia menjadikan kematian sebagai penyelamat bagi orang-orang bertakwa dan sebagai janji bagi mereka untuk bertemu dengannya. Seolah-olah ada dating dengan Allah. Ada date. Date dia bertemu dengan Allah. Dia juga menjadikan kubur sebagai penjara dan tahanan yang sangat sempit bagi orang-orang yang cilaka. Kan dia sama, kubur ada yang lapang, ada yang sempit. Dialah yang menganugerahkan nikmat yang menyenangkan dan dialah juga yang menimpakan azab yang tidak boleh ditolak. Semua yang ada di langit dan di bumi bersyukur kepada Allah dan seluruh yang ada di dunia serta di akhirat memanjatkan puji kepadanya. Maka orang-orang yang tidak beriman, dia jadi lebih hina daripada seluruh makhluk yang sentiasa memuji Allah Ta'ala. Dan akhir, kalau tengok muka surat itu, poin yang ketiga adalah kematian itu adalah benar. Maksudnya akan datang, pasti akan datang kematian. Baik, muka surat ke-13. 13 Roman. Di sini ada 3 poin yang utama. Dalil ya menunjukkan ada kategori kelompok manusia yang pintar, yang bijak, yang genius. Siapakah mereka yang genius? Ya, yang selalu ingat mati. Kita selalu yang genius tu yang pandai matematik, kira-kira kan. Itu pada kita lah, boleh survive kat dunia ni. Belum tentu dia survive dekat akhirat. Belum tentu dia survive kalau dia sakit. Belum tentu dia survive di penghujung usia. Genius macam mana pun. Nak dengar cerita tak? Petang ni dengar cerita. Ada sahabat saya ni perempuan, dia kahwin dengan suami dia pensyarah. Jadi isteri dia tu sekolah menengah aja. Tak sempat masuk universiti. Cantik orangnya. Dah kahwin. Suami dia berjuang dalam bidang akademik sampai dapat PhD dan juga beberapa anugerah. So rupa-rupanya Allah nak uji kan perkahwinan mereka tu. Semakin naik suami dia, semakin tinggi darjat suami dia, semakin dia pandang rendah isteri dia. Dia rasa isteri dia dengan dia tu tak sekufu. Setiap waktu tu di sini-sini tuan-puan. Hai, macam nasiblah dapat isteri macam ni. Awak ni memang susah nak bincang. Hai, tak gunalah cakap awak. Macam lebih kurang dalam drama gitu kan. So yang drama pun diambil daripada situasi. Ya, dia genius, PhD lah. Ada doctorate, kemudian ada pekerjaan yang bagus, semua kajian-kajian dia itu adalah kajian yang boleh dapat award, anugerah. Allah tarik nikmat tu. Stroke. Dia kena stroke 3 tahun isteri dia jaga dia. Isteri dia yang dia remeh-remehkan tu kan, jaga dia. Isteri dia tak tinggalkan dia. Jaga. Dan jaga tu, subhanallah. Nak sentuh suaminya, tiap kali nak sentuh suaminya, dia minta izin. Minta maaf ya bang. Saya alihkan abang. Abang, saya tolak abang arah kiblat semayang ya bang. Bang minta maaf bang. Saya nak tukar lampin. Bang jom bang. Minta izin. Dalam 3 tahun itulah baru suami dia betul-betul sedar siapa yang menyayangi dia. Tu yang orang kata kan, kalau kita ni dalam keadaan sihat, kaya, ramai yang datang nak berkawan, betul tak? Tapi kalau dalam keadaan sakit macam tu, dah kena stroke, dah sengit, air liur pun tak tahu nak lap, baru tahu siapa yang betul-betul kawan baik. Isteri dia lah. Isteri dia, suap dia, masak bubur 3 tahun. Sebab tak boleh nak telan dengan baik kan. Jadi dapat makanan yang ni ke dia lenyek-lenyekkan lebih dulu, tanya ke nak jagung ke bang, nanti saya akan tumbuklah jagung ni bagi halus ke. Begitu telitinya dia.
3 tahun dirawat, alhamdulillah sembuh, boleh jalan bertatih. Boleh bercakap sikit-sikit. Berjalan tu memang payahlah, masih guna tongkat lagi lah kan. Dan macam tu kena penyakit was-was lah pula. Sebab dia kan serang saraf kan. Dulu genius, sekarang was-was. Jadi isteri dia lah yang melayan. Isteri dia yang melayan, isteri dia yang tunggu, isteri dia yang sabarkan apa semua kan. Dah penyakit was-was, dah makan ke belum, dah makan ke belum kan. Bang, dah makan dah bang. Tengok perut abang ni kan. So, jadi akhirnya dia lelaki ni, suami ni, dia insaf. Dan kemudian bila dia dah sihat-sihat gitu kan, dia pun cakap dengan isteri dia. Dia kata, abang tak sangka besar sungguh kasih sayang awak pada saya. Awak jaga saya dengan sabar. Dulu saya tak pandang awak pun. Awak boleh sabar dengan saya. Cinta sungguh awak dengan saya. Isteri dia jawab, bang, saya buat ni bukan sebab saya cintakan kat abang. Terkejut dah dia. Dia nak harta aku ke dalam kepala dia dah kan? Dia nak harta aku ke? Aku dah macam ni, dia nak merompak aku ke? Tu isteri dia pun sambung, saya buat ini semua kerana saya cintakan Allah. Masya Allah. Nasib tak kena stroke lagi. Kan? Jadi nak ceritanya, orang-orang yang beriman ini, dia selalu melihat ruang untuk mencintai Allah Ta'ala. Walaupun terbeban kan. Kalau kita boleh cakap kahwin masa sihat-sihat dulu menyusahkan, duk menghina-hina kita, dah sakit lagi membebankan. Kenapa tak nak mati awal-awal? Boleh je cakap itu kan. Kecil-kecil tak nak mati, dah tua menyusahkan orang aja. Boleh aja. Tapi bukan si isteri punya style. Sebab dia tahu Allah sedang memerhatikan dia. Allah sedang menguji dia, ya. Jadi dia sentiasa mengingat Allah. Bila mengingat Allah, dia anytime kalau dia mati, subhanallah. Subhanallah, itulah isteri yang baik. Dia bukan mengejar apa orang kata tu cinta suami, ya. Tak apa, suami tak suka, tak apa. Tapi yang dikejar adalah redha Allah dan juga cinta Allah. Baik, itu dia orang-orang yang pintar. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, yang genius adalah orang yang selalu memuliakan dirinya dan beramal demi kepentingan hidup sesudah mati. Ni belajar dapat PhD tapi kena stroke tak guna lagi kan. Kalau macam tu kita tengok siapa yang pintar tu, suami ke isteri? Yang dapat patutnya anugerah PhD suami ke isteri? Patut isteri ya, subhanallah. Tapi sekarang ada juga suami-suami, banyak suami-suami yang menjaga isterinya dengan penuh santun. Saya ada jumpa seorang suami ni, dia jaga isteri dia tu, dia kena asma, lepas tu macam koma. Tapi hidup lagi lah kan. Koma tu macam koma ke, nak kata koma ke? Dia tidak koma lah sebab dia mata dia boleh bergerak tapi dia tidak boleh respon. Jadi dia ada kahak, lendir sebab dia masalah paru-paru. Jadi dia lendir dia selalu kena keluarkan. Dan si suami tu ada masanya dia sedut. Keluar daripada kahak dada isteri dia. Saya jumpa. Masya Allah. Lepas kematian isterinya pun susah dia nak kahwin. Tapi encem. Dia tak bersedia lagi. Ada okey. Jadi mudah-mudahan lebih ramai lagi isteri-isteri yang macam ni, suami-suami yang seperti ini. Baik. Seterusnya yang kedua adalah antara kaedah-kaedah yang patut kita senaraikan atau kita amalkan dalam kehidupan kita adalah melazimi ingat mati. Jadi nak melazimkan diri kita, cara kaedah nak mengingati mati ni, hati dia sentiasa terisi dengan cerita-cerita atau maklumat-maklumat berkenaan dengan mati.
Kemudian dia ada telinga. Telinga dia kena rajin mendengarkan hal-hal di dunia satu lagi tu, dekat akhirat. Telinga dia kena rajin. Nah, kena buka lah. Rajin YouTube-nya, Facebook-nya, kan. Pergi ke masjidnya. Kemudian ada mata. Mata juga perlu sentiasa memperhatikan. Memerhatikan hal-hal yang boleh mengingatkan dia tentang mati. Ada seorang wanita ni tuan-puan, dia jalan-jalan dengan suami dia waktu tengah malam lepas pukul 12. Jalan-jalan itu jalan yang area dekat Puncak Alam tu. Puncak Alam yang dulu-dulu tu kan, macam Puncak Alam tu kan berbukit, lampu jalan tak ada, ya. Banyak hutan. So bila lampu jalan tak ada, yang ada guna pakai kereta dia je lah. So jalan boleh bicara. Bicara ni bicara kematian anytime. Abang gelap-gelap macam ni bang, alhamdulillah kita ada lampu kita baik kan, lampu kereta kita. Ya, suami dia. Abang agaknya kalau dekat padang mahsyar esok gelap macam ini, abang boleh ke jemput saya naik kereta ada lampu? Terdiam suami dia. Boleh tak selamat? Kita dekat puncak alam yang gelap gelita tu, hanya ada lampu kereta pun tak rasa selamat. Dekat padang mahsyar lagi macam mana? Yang lalu smart tag, RFID, so ada apa lagi tu kan. Sama-sama kita suami isteri dengan anak-anak beranak cakap, anak-anak Umi, ini kat dunia ni boleh lalu tol smart tag laju je. RFID tak payah beratur lama-lama. Tak payah nak seluk-seluk duit shilling. Agaknya dekat akhirat apa smart tag kita? Fikirkan. Kat dunia ni boleh beli air ni. Kat akhirat apa bekalan air kita? Batu bata nak buat istana kita ni dah ada ke belum kat akhirat? Kita kena banyak cerita. Sebab kita selalu lupa. Seminggu sekali ingat mati. InsyaAllah. Hari-hari tak ada lah pula. Baik. Jadi situ ada mata, perhatikan. Ada akal, fikirkan soal kematian. Ya. Dan hakikatnya kenapa kita selalu kena fikir guna panca indera kita semua itu supaya ingat mati, kerana manusia ini dia sentiasa lalai. Ada dalam ayatul Quran ini, surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Telah dekat kepada manusia hari yang menghisap segala amalan mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian daripadanya. Jadi ni Allah yang bagi tahu kau lalai. Kita kata taklah ya Allah, aku tak lalai. Allah kata engkau lalai. Siapa yang lebih kenal diri kita? Masya Allah. Terima kasih, saya baliklah. Semua pandai jawab dah ni. Okey. Baik, terus kita pergi ke muka surat yang ketiga. Ini nombor, apa kata tu, nombor digit kita. Yang ketiga. Bab yang pertama ini iaitulah bahagian pertama, kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Baik, ada dua perkara utama pada muka surat ketiga ini. Yang pertama, punca lalai. Macam mana boleh lalai? Punca lalai ini kerana kita angau dengan dunia. Kita sibuk dengan dunia. Saya gunakan istilah angau. Angau itu adalah result daripada cinta. Cinta kepada dunia membuatkan kita angau. Angau ini menjadikan dunia itu sentiasa terbayang-bayang di mata, terngiang-ngiang di telinga, teringat-ingat pada pemikiran kita. So itulah dia sifat dunia. Jadi dunia sentiasa terbayang-bayang. Bila kita angau dengan dunia, kita sibuk dengan dunia, maka kita tak akan terfikir untuk akhirat. Tak sempat nak sembahyang pun tak sempat. Nak sembahyang awal waktu pun tak sempat, nantilah. Kan dah sembahyang bagus, nak sembahyang awal waktu tak sempat. Ada je tak sempat. Betul tuan-tuan, saya bukan cakap orang lain, cakap diri sendiri saja. Kan dah azan ini kita masih lagi mesyuarat tak habis-habis ni. Kejap lagi sikit, kejap lagi sikit. Nantilah lepas meeting, lepas meeting. Siap bertangguh-tangguh lagi. Bukan tak boleh, boleh. Tapi di situ kita meletakkan
seolah-olah kan kita punya kelalaian ni letak meeting itu utama. Nak disiplinkan diri tu agak payah sebab dunia tu sangat dekat dengan kita. Akhirat tu kita rasa jauh, padahal akhirat itu sangat dekat. Sebab mati anytime. Itu door tu akhirat, pintu kepada akhirat tu mati anytime. Kan? Okey. Baik. Jadi bila sudah ada di hati dunia ini, kita angau pada dunia, maka dunia sudah ada dalam hati kita, maka kita jatuh cinta dengan dunia. Jadi bila jatuh cinta dengan dunia ini, yang sepatutnya dunia tempat kita urus ikut apa yang Allah nak. Bukan kita jatuh cinta dengan dia. Sepatutnya apa yang ada di atas dunia ini, kita urus ikut apa yang Allah mahu. Itu sifat hamba. Dia bukan mengurus ikut kemahuan dirinya. Dia mengurus ikut kemahuan Allah. Ini yang selalu kena ingatkan diri sendiri ni. Kita mengurus sesuatu ikut Allah, bukan ikut diri kita. Jadi bukan letak pada hati dunia ini, letak pada tangan untuk diurus. Ya. Dunia sifatnya letak di tangan untuk diurus, bukan letak di hati untuk dicintai. Ibnu Qayyim Al-Jauzi punya nak jaga, dia bagi tahu pada kita semua, hati ini yang boleh bertahta dekat hati kita satu saja. Allah. Allah saja. Kamu letak mak ayah kamu dalam hati kamu, takut jadi syirik. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saya ada buat latihan dengan anak-anak. Buat bentuk love itu hati kamu ya. Okey, tulis apa yang kamu cintai ada dalam hati kamu. Macam-macam, kucing dia pun ada. Mak dengan ayah sudah tentu. Allah sudah tentu. Rasulnya pun ada. Jadi saya suruh padam semua, tinggalkan Allah. Time dia nak padam nama-nama je kot. Nak padam nama abah dia, panggil abah dia, daddy lah, ada ayah lah. Nak pada nama ayah, apa lagi nama mak ni, mitik-mitik mata. Tak mau padam. Tak mau padam. Dia nak letak juga. Iaitu tanda dia sayang. Tapi puan-puan, tuan-tuan ingat-ingat. Sebab Nabi dah ingatkan kepada kita dalam hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, bapaknya dan orang lain. Nak train anak-anak tu menangis, tanah. Nak letak hanya Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata, hati kita ini satu je, Allah. Dan ibu bapa atau orang lain semua letak di tangan untuk kita santuni, untuk kita penuhi keperluan dia. Macam tu. Jadi kalaulah hati kita bulat kerana Allah, bila Allah ambil pasangan kita, bila Allah ambil anak-anak kita, memang sedih. Tapi kita tahu dia tak ke mana pun. Dia berada di sisi Allah dan kita akan menjejak. Dia pergi dulu, dia pergi awal je. Kita anytime Allah juga akan panggil, kan? Jadi tu yang kena tengok balik tu dalam bab kita punya kecintaan. So kalau letak kereta kita, bunga orkid kita dalam hati, itu yang payah sangat kan. Apa yang pinggan mangkuk apa tu nama je? Vantage, Vision. Kalau jatuh tu ya Allah nak picit-picit aja orang yang memecahkannya kan. Sebab ada di hati. Subhanallah. Okey. Dan yang kedua adalah dalil surah Al-Jumu'ah, ya, firmanullah Ta'ala, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakanlah sesungguhnya maut, mati
yang kamu selalu lari darinya. Maksudnya kita mengelak-ngelak, nak cerita pasal mati pun, alah kita belum tua lagi, apa nak cerita pasal mati. Kan? Mati tu anytime. Kemudian pasti akan mendapati kamu. Maksudnya maut itu dia memang real, memang pasti, anytime kita boleh mati. Lalu kamu semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui. Allah yang akan mendatangi kita. Allah maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Jadi apa yang kita sembunyikan, apa yang kita serlahkan, Allah tahu. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Jadi maksudnya apa? Untuk muka surat yang pertama ini, punca kita lalai sebab kita letak dunia dalam hati. Jadi kita jatuh cinta dengan dunia sampai angau. Dan kita terlupa bahawa kita ini hanyalah wakil Allah untuk mengurus dunia ini bagi pihak Allah. Sebab tu namanya khalifah. Kan? Dan dunia ini bukan untuk diingat-ingati, tapi untuk dia apa? Urus sebagai amanah, satu amanah. Dan ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan Allah dah bagi tugasan, assignment kat kita. Kita kena bawa balik assignment tu pergi jumpa Allah. Jumpa Allah, Allah tu yang akan bagi tahu sendiri. Kau tak payah bagi tahu, aku bagi tahu apa yang kau lakukan. Subhanallah. So jadi kita deserve ganjaran daripada Allah, keredaan Allah ataupun tidak, ya, dengan amalan-amalan perbuatan-perbuatan kita itu tadi. Muka surat 4. Okey, muka surat 4, muka surat 5. Muka surat 4, muka surat 5, sedikit pada muka surat 6. Di sini dinyatakan ada 3 kelompok manusia. Kelompok manusia ini mereka bila bercerita tentang isu kematian, isu ajal, manusia keseluruhannya terbahagi kepada 3. Tetapi ada satu yang paling istimewa, kita reserve. So actually 3+1. Secara umumnya ada 3. Tapi Allah tak tengok 3-3 ini, Allah tengok yang +1 nanti. Ya. Golongan yang pertama, perenggan yang kedua, mereka ini liar dengan kematian. Tidak ada tulisan liar dengan kematian, tapi boleh difahami sebagai orang yang tenggelam dalam urusan duniawi. Jadi dia liar dengan kematian. Dia tak ambil tahu pun pasal mati. Entah. Tak kenal mandi jenazah, mandi macam tu lah kot. Ada je orang mandikan jenazah. Saya perempuan terkilan masa dulu tu saya ada anak 2 orang ke 3 orang. Belum masuk TV lagi. Masih jadi guru je mengajar. Jadi ada satu masa saya tengah menyusukan anak saya, ada orang ketuk pintu. Rumah kami ni macam apartmen. Naik ke atas ada 13 tingkat. Saya tingkat yang ke-10. Lepas tu ketuk-ketuk pintu, buka. Cik, tahu tak, bukan saya yang buka, suami saya buka. Cik, ni nak bagi tahu, nak tanya, ada tak siapa-siapa yang boleh tolong mandikan jenazah? Laki ke perempuan? Suami saya tanya. Perempuan. Lepas tu, tak ada. Dia tu cakap tak ada. Dia tahulah bini dia tak pandai mandikan jenazah. Tak ada. Jadi tak apa, terus lari, gegas lari. Cari orang yang boleh mandikan jenazah. Waktu tu suami saya pun masuk ke bilik, saya tengah menyusukan anak saya kata, siapa bang? Ada orang tu, dia cari siapa yang boleh tolong mandikan jenazah. Saya kata, laki ke perempuan? Perempuan. Waktu tu, jantung saya macam nak putus. Sebab saya kata, Allah sedang panggil tu. Kan, yang kewajipan bagi orang yang hidup adalah untuk memandikan, menguruskan yang mati. Itu kewajipan saya. Saya rasa kata, ya Allah, aku memang tak tahu. Betul tuan-puan, terasa sampai sekarang, hari ini rasa macam bersalah. Kenapalah tak belajar? Belajar dulu, belajar je. Ustazah tunjukkan mandi patung-patung kan. Kita tolong angkat kan. Tapi tak ingat dah. Sebab tak praktis. Kan? Jadi kita ni kena ajaklah lagi sibuk, lagi kena peruntukkan masa. Kita jangan kata saya sibuk. Itu peringatan sebab kita pun tak tahu kita
mati bila, ahli keluarga kita mati bila kan. Jadi arwah ayah saya meninggal dunia, alhamdulillah kami semua tahu dah mandikan jenazah. Jadi anak-anak yang mandikan. Tak perlu lama tunggu, hospital dah sahkan, memang arwah ayah saya meninggal dunia, confirm. Terus kami pun buka baju dia, kan masih warm lagi dia punya badan. Terus kita pun mandikan. Jadi semua anak beranak, menantu, cucu tolong pegang paip air kan, pegang itu, bawa air itulah, bawa air inilah. Mak saya, ibu saya pun mandikan. Dan saya duduk di bahagian kepala ayah. Ibu saya duduk dekat bahagian kemaluan dia, nak membersihkan apa semua kan. Jadi waktu ambilkan wuduk, saya takung air, saya ambilkan wuduk, basuh muka dia. Kami ada yang tukang mandikan jenazah kat situ, dia yang pantau, dia yang cakap, ini buat ni, begitu. Dia yang gamit saya, suruh tengok muka arwah ayah saya. Selepas kita basuhkan dia wuduk, muka dia, yang pertama basuh muka dia, dia senyum perempuan. Saya, ya Allah, ayah senyum. Kami semua nampak, memang ayah senyum. Ingat macam hidup lagi perempuan. Senyum. Jadi yang mandikan jenazah, suruh tengok. Habis tu saya pun tanya, biasa ke jenazah senyum? Dia kata, ada. Dia tak sebutlah biasa tak biasa kan. Ada. Dia kata. Itu yang pergi tunjuk tu, kita tak perasan. Kita duk bayang inilah wuduk yang terakhir ayah semasa di dunia, walaupun hayat sudah tidak ada. Masya Allah perempuan. Itu merupakan momen yang paling indah. Kita sendiri mandikan kan arwah ayah kita, arwah mak kita. Ni tengok muka-muka puas-puas ini pun biasa juga, dah ada pengalaman dah tu kan mandikan kan. Kita rasa ada suatu pengalaman yang cukup manis bagi seorang anak lah, iaitu memandikan jenazah ibu bapanya. Okey. Pertama, liar dengan kematian. Jadi kalau rasa liar dengan kematian ni kena ubat lah. Yang kedua, jenis dia berjinak-jinak dengan kematian. Dan ini diistilahkan sebagai orang bertaubat. Orang yang bertaubat itu dia banyak ingatkan mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dia bertaubat. So bila bertaubat ini dia baru berjinak-jinak. Jadi orang yang bertaubat, orang yang takut, orang yang bila ingat mati meremang bulu roma dia, ya. Jadi ini adalah kelompok yang kedua. Macam dah baik dah kan, tapi belum cukup baik rupa-rupanya. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak suka bertemu dengannya. Okey. Jadi ini orang yang baru berjinak-jinak dengan kematian, dia bertaubat, ya, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang yang jinak sudah dengan kematian. Ini muka surat 5. Perenggan yang kedua. Sedangkan orang yang arif sentiasa mengingat kematian. Jadi nak jinak pada kematian tu, ada kena buat macam kita sekarang ini. Ambil tahu tentang kematian, kan? Ikut majlis-majlis ilmu yang cerita pasal kematian. Segera nak khatam buku ni, tak habis-habis bab 1 pun belum selesai kan. Apa kesudahan ceritanya kan. Jadi dah baca ni nampak macam dah baca in advance kan. Baguslah, saya cuma ringkaskan saja ya. Jadi kelompok yang ketiga, dia jinak dengan mati. Jadi orang yang biasanya jinak dengan mati ini, dia sudah tahu, dia sebenarnya berusaha ya untuk sentiasa merasakan kematian itu hampir. Dia juga bersedia untuk berhadapan dengan mati. Ya. Baik, sehingga kan seorang ulama yang bernama Huzaifah Al-Yamani, dia kata, sang kekasih datang kepada orang yang papa. Maksudnya sang kekasih itu Allah. Datang kepada orang yang tidak punya apa-apa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Nak sakarat,
barulah menyesal, barulah dia bertaubat, ya. Ya Allah, jika Engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai dari kaya, sakit lebih aku sukai dari sihat, dan mati lebih aku sukai dari hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku dapat segera bertemu denganmu. So, jadi ini jenis yang merindui kematian, nak berjumpa dengan Allah. Jadi itu 3 kelompok. Kita yang mana agaknya? Tapi di sini Imam Al-Ghazali dia menyatakan ada satu lagi kelompok yang sangat istimewa. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Tapi dia yang bermula daripada perenggan jadi. Di sini kita boleh memahami bila seorang yang bertaubat, yang nombor 2, kelompok yang kedua tu tadi kan, masih merasa kurang suka atas kematian, sementara seorang yang arif, iaitu orang yang jinak ini, justru menyintai dan merindui kematian, tetapi ada lagi yang lebih tinggi darjatnya daripada golongan ketiga. Siapakah mereka? Mereka ini sentiasa redha dengan ketentuan Tuhannya. Ada orang yang sangat-sangat merindui kematian, dia langsung tak pandang dunia ni. Tak langsung pandang dunia. Dunia tak ada apa-apa, macam sampah, macam hampas. Jadi hidupnya hanya mengingati kematian. Rupa-rupanya Imam Al-Ghazali kata, yang ada lagi yang lebih bagus dari itu. Kita sangkakan yang itu lebih bagus kan? Tapi ada yang lebih bagus, iaitulah orang yang menyerahkan urusan kematiannya itu kepada Allah. Sehingga dia tidak memilih ingin tetap hidup dekat dunia ataupun nak segera mati untuk dirinya. Ya Allah, apa sahaja yang kau tentukan itulah paling indah, paling terbaik, paling best buatku. Orang-orang jenis ini adalah orang-orang yang berdaya tahan bila hidupnya dirundung malang. Macam Gaza. Kita nampak malang tu kan. Tapi dia redha. Kami akan bertahan. Itu yang kita meremang kita. Anak saya sudah mati, isteri saya sudah mati, sekarang tinggal saya hidup. Tapi saya nak bagi tahu satu benda. Selama kami masih hidup, Allah izinkan kami masih hidup, kami tidak akan sesekali meninggalkan Gaza. Kami akan tetap berdiri di sini. Kata, ya Allah. Ada sebahagian kata, aku nak mati juga. Aku nak mati. Tapi jarang nampak benda tu kan. Lebih-lebih sebut, Alhamdulillah. Dia menangis terkejut aja sebab anak dia baru berdiri dekat koridor dah kena bom. Hilang sekelip mata, kejutan. Tapi lepas tu nanti ada orang yang akan ingatkan dia balik. Selawat atas Nabi. Sebut Alhamdulillah. Dia diingatkan seperti itu. Jadi apakah implikasi? Implikasi orang yang diredha dengan ketentuan Allah, dia akan sabar, bertabah. Dia tak sibuk nak cari mati, tak sibuk nak bunuh diri, tak sibuk nak stres-stres. Sebab dia tahu Allah tentukan the right time. So apa yang aku perlu lakukan? Aku sentiasa ada peluang hidup untuk menyudahkan tugasan yang Allah beri. Selagi Allah bagi peluang, so dia akan buat the best yang dia boleh. Sehinggalah nanti bila kematian sampai, dia akan segera bertemu dengan Allah. Dan orang-orang yang macam ini adalah orang-orang yang Allah akan panggil. Sebahagian ulama-ulama bila dia mati, saat dia mati, ni yang datang pengunjung tu, penziarah dia ni, pernah mendengar bisikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perempuan pernah tak menghadiri jenazah, menziarahi kematian jenazah, ataupun orang yang sakarat, duduk orang tu sedang nazak, pernah dengar tak orang bagi salam? Belum pernah lagi. Sebab tak ada orang lain. Tak apalah orang lain ke, daripada orang lain ke kan. Kita pergi ke mana-mana lah. Pernah dengar tak orang salam? Orang bagi salam tak lama. Dalam less than 8 hours. Less than 5 hours or 8 hours.
orang tu akan meninggal dunia. Wallahu alam. Tak nampak. Ada satu kejadian ini yang dengar semua perempuan, lelaki tak dengar. Dan dia masuk tak ikut pintu depan, dia masuk ikut pintu belakang. Dia ada 3 pintu, dia ikut pintu tengah. Jadi yang arwah ini, dia duduk pintu depan. Di pintu depan orang keluar masuk kan. Ada yang duduk sedang bacakan Yasin, tapi dia belum meninggal lagi. Bacakan yang setengah nazak lah. Jadi yang perempuan-perempuan ni, walaupun dia duduk dekat dengan arwah, dengan almarhum ni, lelaki tu dekat dengan pintu, semua boleh sepakat menjawab salam. Waalaikumsalam. Cuba tengok siapa yang datang. Lelaki tak dengar duduk sebelah. Perempuan pula dengar. Ya? Ada suara yang bagi salam tu lah. Tapi bila tengok tak ada. Bila buka pintu tak ada, tapi dengar salam. Dengar suara. Ada dah kot? Ada ya yang punya pengalaman ni? Tak ada. Oh, tak ada lagi. Jadi saya pernah dengar cerita macam ni. Jadi bila kita baca, kalau ulama tu meninggal dunia, dia dengar suara. Orang yang datang tu boleh dengar suara. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi diorang rasa ada seseorang di kalangan dia yang baca. Tapi kemudian cek balik, tengok tak ada siapa pun yang baca. Tak ada siapa pun yang sebut benda tu. Ya, jadi di situ tanda husnul khatimah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi kita mengharapkan sungguhlah. Jadi macam tu maksud dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa tu dia tidak akan sampai ke darjat tenang kalau kita tidak urus, tak didik dia, tak asuh dia. Jadi jiwa yang liar itu nama dia nafsu ammarah. Ya mutmainnah, dia amarah, lawamah, mutmainnah. Jadi yang mutmainnah ini memang ada di dalam Al-Quran disebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Wahai jiwa yang tenang, irji'i. Kembali. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan. Maksudnya engkau ini Allah redha. Mardiyatan, dan engkau sentiasa meredai apa yang Allah peruntukkan dan berikan kepada engkau. So that is the best kelompok bila dia berhadapan dengan ajal. Ya? Okey. Jadi sebab tu bila ada umur lagi, kenapa tak mati-mati? Gitu. Macam tu kan. Janganlah sebut bila aku ni nak mati kan. Jadi Allah bagi peluang tu, just bersyukur, teruskan hidup kita ini, usaha untuk tambah ibadah kita. Tetapi 3+1, di mana-mana tempat kita pun, walaupun kita liar dengan kematian, walaupun kita baru berjinak, walaupun kita jinak, walaupun kita redha dengan ketentuan Allah, 1, 2, 3, 4, the moment kita ingat mati, kita akan dapat ganjaran. Ya, walaupun orang yang tenggelam dalam urusan dunia, dia ingat mati je, dia dapat ganjaran. Kenapa ya? Sebab bila dia ingat ganjaran, dia sibuk-sibuk dengan dunia tu, ingat ganjaran pula, ingat kematian. Jadi kematian tu ibarat kalau kita jalan ni, tengah sibuk, nak laju je kan, tiba-tiba ada bonggol, apa kita buat? Kita break. Aku nak mati ni, dah siap ke belum? Ada seorang Tan Sri ni, cerita lagi. Dia memang kerja, dia cari duit. Dia kadang kepala otak dia tu memang untuk cari duit aja. Rumah dia dah besar, kereta dia pun banyak kan. Apa-apa semua dapat sponsor itu, sponsor ini. Lepas tu dia punya tanda tangan sangat mahal. Dia direbut oleh agensi itu, agensi ini, agensi itu, agensi ini. Dia sendiri cerita. Satu masa isteri dia, tu yang bagus tu. Rezeki yang baik tu antaranya adalah isteri yang solehah. Isteri dia kata, abang duk sibuk sangat dengan urusan-urusan dunia ni. Abang kalau mati, abang dah sedia ke? Itu isteri dia cakap. Abang boleh bawa ke semua benda-benda tu bila abang mati? Selamba isteri dia, Puan Seri ni kan, dia terdiam. Rupa-rupanya kata isteri dia itu, walaupun dia muka sardin, isteri cakap macam muka sardin, rupa-rupanya dia berbekas dalam hati dia.
Terus dia tersentak. Ya Allah, apa yang aku sedang buat ni? Baru dia mula nak dengar ceramah-ceramah. Bila dengar ceramah lagi terketuk pula. Sebab ada seorang ustaz ni, dia cakap, masing-masing ada handphone. Ada. Cuba tengok contact number kat handphone tu. Ramai siapa? Ramai ustaz ke? Ramai apa orang-orang agamawan ke? Ramai orang-orang berilmu ke? Ataupun ramai makcik bawang? Ramai yang offer tender-tender. Oh, dia terasa betul sebab memang dalam telefon dia yang banyak tender. Tak ramai ustaz. Akhirnya dia cari seorang ustaz. Dia lantik ustaz ni adalah ustaz untuk keluarga saya. Masya Allah, dia kalau orang-orang yang bijak ni yang biasa buat keputusan, dia dalam bab agama pun dia akan buat keputusan. So Tan Sri ni dia sekarang ada satu masjid. Dia menguruskan masjid ini tu, subhanallah. Sangat aktif masjid dia. Alhamdulillah. Okey. So jadi di sini begitulah pentingnya bila kita ingat mati. Walaupun kita hanyut dalam dunia, tapi once ingat mati kita akan dapat ganjaran sebab dia macam bonggol. Dia bagi kita tenang sikit, break sikit. Ya, okey. Kita patut berhenti sudah, kan? Dah. Okey, saya nak habiskan sikit boleh ya? Keutamaan mengingati kematian dalam semua keadaan. Ada 7 keutamaan. Yang pertama, kita akan berhenti kecenderungan kita kepada dunia. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang hadis itu hadis hasan ya. Akthiru min dzikri hadhimil lazzat. Sering-seringlah mengingati sesuatu yang merosakkan kelazatan. Hadis hasan maksudnya hadis itu baik. Yang kedua, lau ta'lamul bahaim minal mauti ma ya'lamu ibnu adam ma akaltum minha samina. Seandainya binatang-binatang ternak tahu sebagaimana engkau tahu tentang ajal, niscaya kamu tidak akan lalu memakan, tak sanggup memakan yang sangat gemuk daripadanya. Kenapa? Sebab lembu tu dah tahu mati pun makan banyak. Dia dah tahu ajal dia, tapi dia makan banyak. Maksudnya lembu itu mungkin lembu yang banyak dosa, tak ingat mati. Kita tak akan makan lembu yang gemuk. Sebab dia tahu kematian itu bila. Jadi maksudnya kalau kita ni nak makan, bila ingat kematian, ingat gaza, ada selera tak makan? Tak selera kan? Dia macam ada satu benda yang sangat besar tersekat dekat kita punya kerongkong ni. Kita nak makan tu macam dengan lenangan air mata. Sebab dia orang tak makan. Aku makan dah kenyang, dah masuk lagi, buang lagi pula kan. Okey. So jadi di situ yang pertama, kecenderungan kita kepada dunia bertukar kepada fokus menghadap Allah. Kemudian yang kedua, perempuan akan tengok yang ni tadi kan, lau ta'lamul bahaim, itu hadis daif ya. Hadis riwayat Baihaqi adalah hadis daif. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada? Maka baginda bersabda, ya ada, iaitu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Dia kerap ingat mati. Walau bagaimanapun hadis ini daif. Ya, okey. Daif ya, bukan maudhu', daif. Daif itu maksudnya sangat lemah lah, daif jiddan. Yang ketujuh, kelebihan orang yang mengingati mati. Yang ketujuh pula, yang ketiga, kelebihan orang yang mengingati mati, dia akan menambah iman dia. Okay, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Tambah iman. Hadis daif jiddan juga. Tulis sebelah situ dot. Tahu dot itu daif ya. Kemudian yang keempat, bila kita ingat mati, kita akan ada rasa bebas, merdeka. Kenapa pula bebas dan merdeka? Bila ingat mati, kita bukan jadi hamba pada nafsu. Selama ini, kalau tak ingat mati, kita jadi hamba juga. Tapi bukan hamba pada Allah. Kita akan jadi hamba pada dunia, hamba pada nafsu, hamba pada duit, hamba pada manusia. Tapi bila kita ingat mati,
kita bebas menjadi hamba Allah. Sebab kehidupan kita uek-uek tu memang dah confirm hamba. Banyak menangis, jadi hamba nangis. Banyak ketawa, jadi hamba ketawa. Bila dah besar sibuk cari duit, jadi hamba duit. Bila duk dengar je cakap suami, jadi hamba suami. Suami dengar je cakap isteri, jadi hamba isteri. Duk sibuk dengan kawan-kawan, jadi hamba kawan-kawan. Duk sibuk bekerja, jadi hamba majikan. Kan? Jadi kita ni semua tak boleh lari daripada status hamba. Tapi kita boleh memilih siapakah yang paling layak menjadi Tuhan atau Tuan kita. Kita bebas pilih. Kita boleh pilih Allah menjadi Tuhan kita. So seandainya kita ingat mati, maka kita sebenarnya bebas dan merdeka. Baik, kemudian yang kelima, mengingati mati ini akan dapat menebus dosa-dosa. Yang ini hadis Hasan, al-mautu kaffaratul likulli muslim. Kematian adalah tebusan bagi setiap muslim. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ini dia ada tiga. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang katakan palsu. Tapi oleh kerana hadis ini dia banyak lagi hadis-hadis lain, maka telah angkat darjat dia, ya. Okey, muka surat yang ke-8. Muka surat yang ke-8, di sini ada lagi hadis yang dhaif, hujung sekali. Kafa bil mauti mufarriqa. Cukuplah kematian itu sebagai pemisah. Maksudnya bila seseorang mati, dia memisahkan kita daripada urusan dunia. Okey, jadi maksudnya di sini masih lagi menebus dosa. Jadi kita tak akan buat maksiat lagi. Baik, muka surat yang ke-9, yang ini nombor 6, kafa bil mauti wa'idha. Bila orang mengingati mati, mati itu jadi nasihat. Hadis ini pun dhaif juga. Dan yang ke-7 akhir sekali, bila mengingati mati, dia akan membuatkan seseorang itu bijak. Bijak akhirat, bijak dunia. Sebab bila dia ingat mati, dia akan dapat dua-dua kehormatan. Dia akan terhormat di dunia, dekat akhirat juga dia terhormat. Dekat dunia, bila dia ingat mati, dia tidak akan buat kesalahan, kemaksiatan, dan dia sanggup merendahkan diri dia sebab dia tahu anytime dia akan mati. Dan untuk di akhirat pula, bila dia ingat mati, dia mempunyai bekalan-bekalan yang boleh membantu dia, menyokong dia apabila di akhirat. So orang yang mengingati mati itu, dia mempunyai kemuliaan yang tertentu di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi seterusnya puan-puan, sambunglah bulan depan. Kita bulan depan puasa ada ke kelas? Ada ya? Okey, ada ya? Oh, pukul 10 pagi ya kita tukar. Tu lagi baik. Baik. InsyaAllah kita sambung muka surat 10 ya. Kita sambung muka surat 10 dan tengok kalau kita boleh habis untuk pula masuk ke bab yang kedua. Jadi insyaAllah perempuan, saya mohon ampun dan maaf atas kelemahan, kekurangan, dan saya nak ucapkan Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Jadi kalau sebut Ramadan Karim, kita sebut Allahu Akram. Ramadan Mubarak, samalah Mubarak juga kan. Semoga wa iyyak, ataupun kita kata semoga ya mendapat keberkatan pada bulan Ramadan nanti. Jadi insyaAllah banyakkan doa. Antara doa yang terbaik, perempuan boleh ikut saya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini doa para salafus salih. Dia doa maksudnya ya, saya bagi tahu makna, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sejahterakan dan sihatkan aku untuk bulan Ramadan. Wasallim Ramadan lana, dan simpankan Ramadan tu untuk aku. Jadi maksudnya ganjaran dia apa semua kita dapat. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan sambutlah segala amalan-amalanku pada bulan Ramadan itu dengan sambutan yang dimakbulkan. Maksudnya amalan itu adalah amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi insyaAllah untuk tadarus, untuk solat tarawih ke, untuk solat tasbih, puan-puan boleh dapatkan tudung ni. Ada dekat luar sana. Dia macam mini telkung. Saya dah pernah pakai kan kat sini kan?
Dah pernah pakai kan? So tali, ingat tali masuk dekat kawasan tengkuk kita, lepas tu kita pap je. Jadi tu dalam tempoh tak sampai 1 minit pun ya. Dan alhamdulillah kita masih ada sedikit lagi kurma. Yang lain kurma safawi pun dah habis. Saya rasa ini tinggal kurma ajwa, tinggal ajwa sahaja yang ada. Jadi kalau nak dapatkan untuk bekalan Ramadan, alhamdulillah di luar sana ada dekat kaunter. Jadi mudah-mudahan ini kurma tanah suci. Tak silap saya diorang ada bawa mejul. Mejul itu bukan Palestin punya, dia Madinah punya. Cuma bukan dari tanah suci. Kalau yang ni ajwa tanah suci, saya boleh tunjuk ladang dia kat mana. Ladang dia 5 kilometer saja daripada Masjidin Nabawi ya. So setakat tu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Asr dan tasbih kafarah.